di hadapan saya kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Khairul Amin bin Muhammad Sis. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat Ustaz ya. Ceria Ustaz hari ni. InsyaAllah. Berseri-seri nampaknya. Alhamdulillah Ustaz ya. Baju putih. Baju pun putih. Nampak berseri lagi Ustaz ya. Baik Ustaz, hari ni kita nak bicara ataupun kita nak bercerita tentang topik kita yang mana tentang hikmah pengharaman riba ni ya. Mungkin Ustaz boleh jelaskan ataupun terangkan kepada pendengar-pendengar kita apa itu riba dan juga kenapa ianya diharamkan Ustaz. Baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada DJ kita yang bertugas pada pagi ini dan sidang pendengar Melaka FM yang saya kasihi lagi, didoakan kemuliaannya di sisi Allah sekalian. Soalan yang penting pada hari ini, kita nak bicara tentang riba. Riba ni perkara yang biasa kita dengar, cuma kadang-kadang kita tak perasan kita mengamalkannya. Itu sangat menakutkan. Betul. Apapun yang penting pada persoalan yang pertama ni adalah apakah dia yang dimaksudkan dengan perkataan riba. Kerana riba ini umum tahu hukumnya haram. Ya. Jadi pada bahasa, pada takrif bahasa ni, riba ni bermaksud apa-apa saja bentuk yang menambah ataupun yang berlebihan daripada pokok asalnya. Maknanya kalau sesuatu harta itu katakan nilainya RM100, kita dagangkan ataupun kita buat satu muamalat, transaksi apa-apalah kan, akad yang ada, dia bertambah nilainya menjadi lebih daripada pokok asal, maka itu juga boleh disifatkan sebagai riba pada peringkat surface lah, maknanya secara nyata, literalnya. Tapi yang dimaksudkan dalam pengharaman yang Allah Ta'ala sebut dalam beberapa ayat dalam Al-Quran ialah riba yang menjurus kepada maksud sesuatu yang diambil yang dibuat oleh mana-mana orang atas tujuan sebenarnya untuk menggandakan harta, menggandakan harta tetapi dengan cara yang tidak menepati kehendak syarak. Nak menggandakan harta itu niat yang baik dah. Betul. Kan? Tapi kita nak kena tahu dan faham apakah dia caranya. Betul. Dan cara-cara yang diterangkan oleh Al-Quran ada beberapa cara yang mungkin kita akan bahaskan kemudian. Tapi itulah secara asasnya yang dimaksudkan dengan riba. Dan riba ini berlaku dalam dua keadaan secara kesepakatannya. Yang pertamanya yang qat'i, maknanya yang disepakati oleh ulama akan pengharamannya adalah riba an-nasi'ah. Maksudnya riba an-nasi'ah ni adalah riba ke atas sesuatu peminjaman yang melibatkan pertambahan nilai pokok itu tadi atas sebab penangguhan. Maknanya kita sepatutnya bayar katakan dalam tempoh sebulan, betul kan, tapi lepas tu kita mohon penangguhan jadi setahun pula, kan. Tu biasalah pinjam duit kawan macam tu lah kan. Pinjam kan, mula-mula kata nak bayar dalam sebulan, lepas tu dah pergi ke setahun pun tak bayar-bayar lagi. Tapi masalahnya bila ada pertambahan, katakan kalau dah setahun, okey, hari tu pinjam 100, sekarang ni pasal dah setahun kau bayar ke 200. Dah berlebih pula. Pertambahan itu adalah apa yang dimaksudkan dengan riba pada takrif syar'inya. Dan riba yang kedua adalah riba al-fadl, iaitu satu riba jual beli yang juga dikaitkan dengan riba al-jahiliyah. Ada satu riba yang biasa diamalkan oleh orang jahiliyah dulu, yang juga dikatakan menjadi fokus ataupun maksud kepada ayat surah Al-Baqarah 275 itu berkaitan dengan pengharaman hukum riba untuk membezakan di antara riba dan jual beli. Makanya kerana itulah sebenarnya saya nak katakan kepada sidang pendengar sekalian, riba ini mempunyai satu garis yang sangat halus untuk membezakannya dengan jual beli. Akad jual beli. Jadi kenapa ini diharamkan? Sebab utama diharamkan sebenarnya adalah untuk mengingatkan kepada manusia bahawa harta-harta yang kita miliki di atas muka bumi ini adalah
milik Allah. Jadi apabila harta itu menjadi milik Allah dan kita ni hanya meminjamnya ataupun menggunakannya saja, maka kita harus sedar mesti ada peraturan. Betul. Mesti ada tata cara penggunaan. Mesti ada hukum-hukum yang ditentukan bagaimana harta-harta itu untuk dimanfaatkan. Sebab Allah Ta'ala tu maha hebat, bijaksananya, maha agung dia punya keluasan kepandaiannya. Maka dalam keadaan itu mustahil sesuatu harta itu Allah bagi kat kita dan kita boleh ambil ikut sesuka hati kita tanpa sebab-sebab yang tertentu. Maka bila mana Allah nak mengharamkan kaedah apa yang dikatakan riba ini, maka ianya sebenarnya memberi kesan kepada ketaatan kita kepada apa yang Allah perintahkan. Yang keduanya nak beritahu kat manusia bahawa ada cara lain untuk kita mencari penggandaan atas pendapatan kita. Dan dalam beberapa ayat yang dikaitkan dengan pengharaman riba ini, Allah Ta'ala sebut juga tentang sedekah yang juga dimaksudkan dengan zakat, kan? Maknanya Allah nak beritahu kalau nak gandakan rezeki ni berzakatlah. Bukanlah menggunakan riba untuk tujuan kita jadi kaya. Tapi kat sini adalah pengujian keimanan kita. Sama ada kita yakin dengan benda yang nampak ataupun kita yakin dengan benda yang kita tak nampak. Itu keadaannya. Allah Iman lah Ustaz. Betul. Iman lah. Okey. Baik. Dan mungkin Ustaz boleh terangkan dan juga jelaskan juga kepada pendengar kita antara dalil-dalil dalam Al-Quran mengenai riba ini dan apakah dalil pengharaman riba ni Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sebenarnya kalau kita teliti sidang pendengar yang saya kasih sekalian, Allah Ta'ala mengharamkan riba ini secara berperingkat-peringkat. Kerana amalan mengambil keuntungan, penggandaan keuntungan di atas apa-apa transaksi adalah amalan masyarakat yang merasakan diri mereka ni peniaga yang bijak. Kan? Maksudnya kita nak cari untung berganda ni, kita adalah kaedah-kaedah yang kita fikirkan. Kaya cepat dia Ustaz. Betul lah maksudnya. Nak sebut segan tapi lebih kurang macam tu lah maksudnya. Kurang lah macam tu. Jadi untuk pengharaman riba ni Allah Ta'ala ada turut meletakkan sebanyak lebih kurang 4 peringkat. 4 peringkat pengharaman. Yang mana dalam peringkat yang pertama, Allah Ta'ala firmankan dalam surah Rum ayat 39, Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. Maksudnya apa dia? Dan ketahuilah bahawa sesuatu pendirian ataupun tambahan yang kamu berikan supaya bertambah kembangnya dalam pusingan harta manusia, maka ia tidak sekali-kali akan kembang di sisi Allah. Itu yang kita nak kena faham jugalah. Kita niat tadi bagi orang pinjam dapat penggandaan, kita boleh kembangkan harta kan. Tapi dalam keadaan itu Allah kata tak sekali-kali harta itu akan berkembang. Dan di sebalik suatu pemberian sedekah yang kamu berikan dengan tujuan mengharapkan keridhaan Allah semata-mata, maka mereka yang melakukannya faulaika humul mudhifun, adalah orang-orang yang beroleh pahala berganda-ganda. Ni peringkat pertama ni Allah nak bagi kesedaran dulu. Maknanya nak bagi tahu kat kita sebenarnya bersedekahlah. Banyakkanlah bersedekah, banyakkanlah menggunakan zakat sebagai kaedah bagaimana untuk kita menggandakan harta. Umum tahu apakah hikmah berzakat. Dia menyuburkan rasa kasih sayang, kemudian ta'abud kita kepada Allah. Kita yakin bahawa apa yang saya katakan tadi, yakin dengan benda yang tak nampak tu kan. Dalam keadaan kita ada keyakinan biasanya pada apa yang kita nampak. Dan lain-lain hikmah dalam konteks zakat. Jadi peringkat pertama ni Allah nak bagi tahu kepada kita bahawa janganlah kita menggunakan kaedah perniagaan dengan mengambil keuntungan berganda-ganda itu sebagai cara untuk mendapatkan kekayaan. Peringkat yang kedua, melalui surah An-Nisa ayat 161 itu Allah terangkan juga, perkuatkan lagi kefahaman manusia untuk tidak mengambil riba. Walaupun dalam keadaan yang pertama tadi Allah Ta'ala dah larang kita buat. Dan Allah Ta'ala tegaskan dalam akhir surah An-Nisa ayat 161 itu, وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Pada ketika ini Allah Ta'ala dah cakap dah bahawa orang-orang yang buat ambil riba ni akan ada azab yang pedih, azab yang sangat menyakitkan bagi diri mereka. Maknanya Allah dah mula nak beritahu jangan buat riba ni. Dan tahap yang ketiga, Allah tegaskan lagi bahawa hukum
wala ta'kulu riba adhafan mudha'afah, mengambil hukum atas pertambahan atau sesuatu harta dalam keadaan pertambahan itu berganda-ganda. Maknanya benda itu Allah Ta'ala beritahu jangan buat, kan? Dan bahkan Allah kata bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah itu merujuk kepada dua seruan yang Allah Ta'ala sebut banyak dalam Quran, aqimus solah wa atuz zakah. Ya. Jaga sembahyang, tunaikan Tunaikan zakat. zakat. Dan Allah kata dalam ayat 131 surah Al-Imran itu, la'allakum tuflihun. Allah beritahu dah kalau buat benda dua perkara ni, semoga kita ini menjadi orang yang berjaya. Ya. Persoalannya masih lagi InsyaAllah. penggalakan pada peringkat awal. Betul. Sehinggalah yang fasa yang keempat, yang terakhir, bila mana Allah Ta'ala turunkan secara jelas dalam surah Al-Baqarah ayat 275 dengan sampailah ayat 281 yang secara soreh, secara jelas memberikan maksud bahawa riba itu haram. Okay. Dalam keadaan ini Allah juga memberikan gambaran-gambaran bagaimana kita ini harus meletakkan keutamaan dalam menjaga hubungan manusia dan sebagainya, supaya manusia ini berfikir semula akan kehendak dia untuk mendapat kekayaan di dunia ini. Sedangkan kekayaan di dunia itu kalau tidak atas asbab mendapatkan keridaan Allah, asbabnya mendapatkan keridaan Allah, maka pasti perbuatan yang sia-sia itu akan menyebabkan manusia ini dalam keadaan kerugian. Lebih menakutkan bila kita disabitkan sebagai orang-orang yang zalim, kerana orang zalim itu tidak lain tempatnya melainkan di dalam neraka Allah Ta'ala. Allahuakbar, subhanallah. Okey, baik. Itu antara penjelasan Ustaz tentang dari dalil yang terdapat dalam Al-Quran. InsyaAllah sama-samalah kita boleh balik bacalah, boleh tengok dan juga kita memahamkan apa yang telah pun beritahu oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Dan menurut pandangan Ustaz sendiri, bagaimana cara kita nak menghapuskan riba yang ada pada zaman kita sekarang ni, Ustaz? Baik, ini soalan yang lebih bertambah penting lagi. Penting, betul. Kan kita bincang tentang riba, macam mana kaedah nak hapuskan riba. Kaedah yang paling mudah sebenarnya, kalau kita pun tahu di persekitaran kita, dah ada pun satu agensi iaitu Bank Negara Malaysia yang telah mewartakan ataupun meluluskan instrumen-instrumen kewangan yang tertentu itu sebagai instrumen kewangan patuh syariah. Dan dia pun dah ada logo dia dah, macam mana makanan tu ada logo halal, kan? Untuk perbankan Islam pun ada logo huruf pa dan huruf alif yang bersambung berpusing tu. Maknanya kalau paling mudah sekali kita pilih bila mana kita nak berurusan itu, khususnya dalam hal riba nasiah, maknanya pinjaman yang kita biasa buat tu, untuk elakkan kita terlibat dengan riba, ambillah pinjaman yang diuruskan oleh bank-bank yang mendapat pengiktirafan sebagai produk patuh syariah. Okay. Dalam hal riba nasiah yang paling mudah begitulah. Betul. Tapi dalam hal riba al-fadl, mana riba jual beli, yang ini yang kita perlu lebih berhati-hati. Kerana biasanya kita niatnya nak mengambil keuntungan. Ini pastilah, mana ada orang berniaga nak rugi, kan? Betul. Tapi ada juga sekarang kita baca dalam Facebook, dalam saya ni baca Facebook lah, orang tua kan, orang muda mungkin dia baca TikTok. Tak adalah tua sangat pun, Ustaz. Jadi orang yang nak berniaga ni, dia ada satu niat untuk menolong orang. Alhamdulillah, dah ramai dah kita baca begitu. Cuma maknanya dalam keadaan kita nak mengambil keuntungan atas apa-apa transaksi yang melibatkan an-nuqud, duit ni, maka kita kena berhati-hati supaya apa yang kita nak buat itu, apa yang kita nak ambil sebagai rezeki, yang kita nak jadikan darah daging kita, kan, selepas lebih lagi kalau nak yang menyara keluarga, maka haruslah perkara-perkara itu kita pastikan kehalalannya, kerana Allah tegaskan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Maknanya benda itu jelas, pengasingan antara jual beli dan juga apa yang dikatakan riba. Riba itu haram, jual beli itu harus hukumnya. Yang ketiga, kalau kita berhasrat untuk mengembangkan harta, ini kaedah yang mudah cakap, susah nak buat. Semua orang ada hasrat nak kembangkan harta. Semua. Kan, biasanya begitulah. Sebab tu hari ni orang berniaga dengan pelbagai cara, online-nya, yang fizikal dan sebagainya. Tapi cara yang Allah kata paling mudah untuk menggandakan harta ialah
berzakat. Zakat lah. Ya. Kerana berzakat ni umum tahu dah, dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala ada sebut tentang penggandaan rezeki atas setiap satu yang kita zakatkan tu, sehingga 700 kali ganda. Kan? Masya-Allah. Bila Allah Ta'ala sebut masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah ila akhir ayat tu, kan, bercambahnya rezeki yang kita berzakatkan tu seperti mana tumbuhnya buah-buahan daripada 7 dahan pokok yang lahir, kan. Tapi persoalannya ialah bagaimana kita betul-betul yakin dengan surahan Allah yang ini. Ini cabaran untuk saya dan juga untuk semua sekalian. Semualah termasuk saya, Ustaz. Betul. Jadi kalau kita memilih untuk zakat, insya-Allah kita berjaya untuk menjaga hati kita untuk tidak tamak. Itu antara hikmah yang besar ni. Betul. Sebab bukan senang. Kita ni kadang-kadang macam cerita Piramli kan, cerita Ali Baba Bujang Lapuk, orang kaya yang suruh rompak rumah dia tu kan. Bila dah habis kena rompak, dia ada sikit harta tu, kan. Tapi masalahnya pada ketika tu dia buat apa? Dia memilih untuk bertikam. Dah berjudi pula. Dan malah dia sebab dia fikir nak menggandakan harta dia dengan cepat lah. Tapi ialah dalam keadaan yang ada itu, sebenarnya bila mana kita yakin dengan apa yang Allah perintahkan, Allah sebut dalam Quran, berzakat dan bersedekah itu akan menggandakan. Bahkan orang yang bersedekah dan berzakat ini tidak sekali-kali akan berkurang hartanya. Betul, Ustaz. Allah Ta'ala sebut dan Nabi SAW diingatkan. Maka kalau kita yakin, insya-Allah akan ada kebaikan di situ. Yang keempat, banyakkan sedekah. Banyakkan sedekah, tolong orang. Tolong orang ni yang penting. Kita bagi pinjaman dalam niat untuk tolong orang, tapi kadang-kadang dalam nak tolong orang tu kita ambil kesempatan. So ini perkara yang juga kita kena elakkan. Betul. Kerana penggandaan atau pertambahan satu pokok sebenarnya ada kaedah. Sebab tu kalau kita tengok di bank-bank Islam ada kaedah, ada akad yang sekarang ni pinjaman-pinjaman yang kita buat, akad tawarruk. Kalau dulu ada akad mudharabah, ada akad musyarakah, ada akad murabahah, akad-akad baik besaman ajil dan sebagainya. Pelbagai kaedah pembiayaan itu sebenarnya ada dalam konteks Keislaman, cuma kita nak kena belajar, ambil tahu dan tanya orang yang tahu supaya kita tidak melakukan kesilapan. Yang akhir ialah dalam hal untuk menghapuskan riba ini sebenarnya penting untuk kita mewujudkan ataupun menyuburkan sifat rasa qanaah. Maknanya kita redha, kita rasa cukup lah apa yang Allah Ta'ala bagi pada diri kita ini. Kerana Allah janji, Nabi SAW pun doakan untuk kita di umatnya, bahawa rezeki kita ni akan cukup untuk kita. Takkan sekali-kali kita ini dizalimi dalam keadaan kita rasa serba kekurangan, melainkan kita tidak menjaga hubungan kita dengan Allah. Syarat yang pertama. Okey Ustaz, yang terakhir ni Ustaz, masa pun amat menceburui kita. Mungkin boleh Ustaz berikan kesimpulan tentang isu yang dibincangkan pada hari ini untuk tentang pengharaman riba ini Ustaz. Baik, insya-Allah secara kesimpulannya sudah mendengar yang saya kasih sekalian. Pengharaman riba ini terlalu jelas Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Yang mana takrifan langsung kalau kita baca secara tafsiran ataupun translation pun kita faham dah. Allah kata jangan riba, jangan ambil riba dan jangan mengamalkan riba dalam urus niaga. Jadi apabila perkara ini jelas, maknanya kita harus berhati-hati. Saya amat terasa insaf dalam satu warkah yang saya baca, perlakuannya Sayyidina Umar Al-Khattab ketika berada dalam keadaan beliau ni menjadi khalifah pada ketika itu, berbicara tentang riba. Dikatakan pada ketika itu, kerana kita ini terlalu berhati-hati untuk menjaga diri kita jangan terlibat dengan riba, kita sebenarnya telah menafikan 90% daripada urus niaga yang Allah izinkan. Maknanya nak beritahu pada kita hebatnya iman para sahabat dahulu kerana nak menjaga diri daripada terlibat dengan riba ni, sampai kita menafikan bentuk-bentuk urus niaga yang biasa yang boleh kita buat. Jual beli ambil untung itu dibolehkan, tapi jangan sampai tahap adhafan mudhafah, lebih-lebih pula dalam keadaan pengadaan untung. Kerana pengadaan untung yang dibenarkan adalah pengadaan atas kos, mengambil kira sedikit perkembangan atas atau apa yang munasabah atau apa itu. So dalam keadaan perbuatan Sayyidina Umar itu nak gambar pada kita, pada umat kita hari ini, setakat mana kita ini beramal dengan apa yang Sayyidina Umar buat. Yang kita buat hari ini pula mungkin kita mengambil ringan riba itu sehingga kita
terlibat dalam 90% daripada urus niaga mencari rezeki ni sampai kita tak perasan sebenarnya kita terlaku riba dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan Tuan Silam yang saya kasih sekalian, kalau kita menjauhi hukum riba ini, mengamalkan zakat dalam amalan kita, banyakkan bersedekah, insya-Allah penggandaan yang Allah janjikan bagi orang-orang yang berzakat dan bersedekah itu akan dapat kita rasakan dalam kehidupan kita di dunia ini, insya-Allah. Baik, itu dia. Cukup untuk setakat ini Ustaz ya. Jadi alhamdulillah selesai sudah untuk rancangan tajaan kita pada hari ini dengan tajuknya hikmah pengharaman riba ini. Dan apapun terima kasih sekali lagi kepada yang berbahagia Ustaz Muhammad Hairul Amin bin Muhammad Sis, iaitu dai zakat Melaka ya. Terima kasih bersama dengan kita pada hari ini untuk menjelaskan kepada anda tentang pentingnya kita mengelakkan diri daripada riba itu yang diharamkan oleh Allah SWT. Baik. Jadi insya-Allah Ustaz kita berjumpa lagi di lain masa nanti Ustaz. Insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih juga kepada anda